Salam Malaysia Madani. Dasar pendidikan wajib hingga ke peringkat sekolah menengah dan juga usaha tangani gangguan bekalan elektrik antara tumpuan Parlimen hari ini. Perinciannya langsung bersama Nurul Asmati Harun. Silakan. Ya, Lechmi, cadangan melanjutkan dasar pendidikan wajib hingga ke peringkat sekolah menengah sedang dilaksana. Perkara itu akan dibentang pada mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat bagi mendapatkan kelulusan dasar. Ia perlu dibuat sebelum draft rang Undang-Undang Pendidikan melibatkan pindaan terhadap Akta Pendidikan 1996 dikubal dan dimuktamadkan. Cadangan ini dalam proses mendapatkan ulasan daripada kementerian-kementerian yang lain. Selepas proses tersebut selesai, kita bersedia Yang Berhormat untuk membawa dasar tersebut ke Dewan Rakyat dan Dewan ini, dan Yang Berhormat kena terus pastikan Yang Berhormat ada dalam Dewan ini untuk menyokong dasar pendidikan wajib sekolah menengah ini. Dalam perkembangan sama, beliau turut mengulangi pendirian KPM yang menyasarkan sesi akademik persekolahan kembali kepada Januari bermula 2026. Dalam pada itu, Ahli Dewan Negara dimaklumkan Jabatan Alam Sekitar telah melesenkan 114 premis yang boleh menerima e-waste di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 13 fasiliti telah menyumbang kepada peningkatan 33% kadar kitar semula buangan terjadual pada 2023. Ia menerusi kemudahan pemerolehan kembali luar tapak sepenuhnya bagi kod SW110 yang menjalankan proses pemerolehan kembali, sekaligus berjaya menghasilkan logam seperti emas, perak, besi, aluminium dan kuprum. Dalam usaha mencapai pengurusan semua sisa buangan yang mesra alam, NRES telah melaksanakan konsep ekonomi kitaran dalam pengurusan sisa berjadual ataupun schedule waste dengan izin dan sisa plastik yang bertujuan untuk mengurangkan penghasilan sisa dan meningkatkan kecekapan sumber melalui recycling, reuse dan regeneration dengan izin. Kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar telah melesenkan sebanyak 114 buah premis yang boleh menerima e-waste di seluruh negara. Sementara itu, di Dewan Rakyat, usaha bagi menangani isu gangguan bekalan elektrik terus dilakukan. Antaranya, menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof menubuhkan dedicated switching team. Pelbagai pelan tindakan juga yang komprehensif bagi menangani gangguan-gangguan tersebut sedang giat dijalankan oleh TMB, seperti mempergiatkan aktiviti senggaraan, menubuhkan dedicated switching team ataupun DCT di kawasan yang mempunyai bilangan gangguan yang tinggi dan pemasangan fasiliti sistem kawalan penilaian dan pemulihan data berkomputer ataupun supervisory control and data acquisition, singkatannya SCADA, di lokasi-lokasi terpilih secara berterusan. 3 inisiatif dilaksana bagi menangani serta menyelesaikan isu status kependudukan di Sarawak. Antaranya menubuhkan pasukan petugas khas bagi menangani masalah penduduk tiada dokumen pengenalan diri, selain jawatankuasa khas status kewarganegaraan bagi menyelesaikan masalah permohonan kewarganegaraan. Sebanyak 5,210 permohonan dokumen pengenalan diri diterima bagi tempoh Oktober hingga Disember tahun lalu, khususnya dari pedalaman Sarawak. 946 permohonan status kewarganegaraan berjaya diselesaikan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Perkara yang ketiga, inisiatifnya adalah program yang kami namakan Menyemai Kasih Rakyat. Program ini bertujuan untuk membantu penduduk bagi mendapatkan kad pengenalan, sijil kelahiran, mengeluarkan sijil kematian dan lain-lain perkhidmatan di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Dan program ini terus berjalan bagi tahun ini sahaja. Bagi tahun lepas kita telah berjaya melaksanakan sehingga 6,466 dan seramai hampir 110,637 rakyat mendapat manfaat daripada program ini. Sekian laporan dari Parlimen, kembali ke Angkasa Puri. Nurul, terima kasih. Parlimen semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.